Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di TradingView. So untuk hari ni ada sesuatu yang Zul nak share kan. Yang pertama, Zul ada jumpa satu coin yang ada berpotensi besar untuk orang kata Zul invest. Kemudian satu lagi Zul nak tengok untuk hari ni Zul tengok chart Bitcoin untuk dari perspektif Zul sendiri, apa yang Zul nampak di Bitcoin, apa yang akan berlaku untuk maybe 1 bulan akan datang ataupun dalam masa terdekat, apa yang akan berlaku. So nanti Zul akan terangkan di chart. Untuk hari ni itu fokus Zul untuk malam ni punya topik, iaitu coin baru untuk Zul invest dan kemudian apakah perspektif chart di Bitcoin, apa yang Zul nampak di chart. So guys, let's go kita review market dulu di coin market cap untuk tengok apa yang akan berlaku untuk tempoh hari ni. So ini coin market cap. So macam biasa kita akan review dulu total market cap untuk hari ni berada di mana. So untuk tempoh daripada pukul 8 pagi ke almost 8 malam untuk hari ni, so tempoh 12 jam untuk hari ni punya performance, total market berada di 2.08. So ikut percentage kita dropping 0.5%. So ada penurunan untuk harga di dalam kripto. So untuk volume terus melakukan pengurangan daripada 100 bilion ke now below 100 bilion ke 97 bilion USD dollar. Itu pengurangan minyak 3.70. Untuk Binance dominan BTC dalam BTC dalam market di kripto masih lagi dalam around 43.4. Untuk Ethereum pun sama dalam 18%. Tu tak banyak berlaku perubahan. Tapi kita tengok ada untuk pagi tadi kita tengok Solana dan Terra Luna melakukan kenaikan yang drastik. So kita tengok adakah berlaku penurunan, nanti kita tengok di chart. So let's go kita review untuk market untuk hari ni. Untuk malam ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 48.2k dengan penurunan banyak ni 1.05%. Ethereum macam mana pagi tadi dalam 3.2, kita dropping almost lah $100. So dalam 1.1%. So untuk Bitcoin kalau pagi ni dalam 49k lah. So untuk Cardano hari ni terus melakukan kenaikan ke 2.89. Dia nampak tadi kembali balik di all time high dia di 2.9. So untuk hari ni performance untuk Cardano 2.15. Nanti kita tengok chart adakah dia buat double bottom. So untuk Binance lagi stay sama dan untuk pagi tadi 480 dalam kawasan 480. So masih tak banyak berlaku perubahan. Untuk SRP dan Dogecoin sama juga. So kita akan pergi ke Solana. So Solana untuk hari ni dia buat all time high baru di 92. So untuk hari ni sedikit berkurangan 0.58. Tapi untuk macam cakaplah Solana dengan Terra Luna continuously melakukan buran. So macam tu tengok macam mana powernya bila price itu break major resistance, kita tengok price itu akan continuously melakukan penaikan ataupun kita panggil price discovery lah, new price discovery. So Solana, Terra Luna dan juga di Cardano. Cuma untuk Cardano kita tak nampak lagi kenaikan drastik. Sebab apa? Cardano masih lagi kita menunggu di 12 hari bulan 9, kalau saya salah 12 bulan 9 untuk smart contract officially release. So expected time tu kita akan ada lagi price pump lah. Macam mana kita tengok Cardano itu masa Charles umumkan bila tarikh, hanya umumkan tarikh aja, 12 umumkan bila tarikh smart contract release, price naik daripada 1.9 ataupun 1.6 terus ke pecah ke bawah all time barulah ke 2.9. So untuk 12.9 ni saya expect ada lagi kenaikan. Nanti at least punya target yang pertama lah 3.3 dan kini break 3.3, kita expect price tu akan pergi dalam $4. Nanti tu akan tengokkan di chart. So guys, itu untuk review market secara keseluruhan untuk malam ni untuk di coin market cap. So now kita pergi ke Bitcoin chart. Sebelum kita pergi Bitcoin chart, kita akan pergi ke total market dulu. Dan nanti di Bitcoin chart nanti saya akan terangkan apakah yang tu nampak di perspektif tu untuk Bitcoin untuk yang agak long term sikit, maybe dalam 1 bulan, dalam bulan 9 ni apa yang akan expected kita akan nampak di chart. So untuk total market untuk hari ni, apa yang dah berlaku untuk total market tu, macam cakap sebelum ni kita dah breakout trend line. So kita dah breakout trend line yang orange ni, tu akan draw extend sikit ke atas. Alright, kita dah extend dan macam ni tengok price tu dah pun breakout. So macam cakap bila dia breakout selalunya price boleh retest sebelum melakukan jatuh ke bawah. So untuk total market cap, so disebabkan dominan BTC dalam market adalah 50 lebih, hampir 50%. So pergerakan crypto market dan Bitcoin chart dia lebih kurang sama lah. So untuk ini apa yang kita tengok untuk
di total market dua expected akan berlaku pengurangan. Sebab apa? Kita dah pun berada di resistance dan sekarang ni kita ada nampak tanda-tanda bull getting weak lah. Apa kita nampak weak? Sebab apa? Price yang dah first kali dia dah breakout trendline, kemudian price yang buat rebound balik tak berjaya untuk melepasi higher high yang ini. So now kita expected price dah pun buat higher high, lower low, higher low, kemudian expected akan buat lower low. So untuk lower low untuk market cap, so kita perlu expectkan bila dah break ni, kita perlu tengok daripada lower low yang paling kita ada untuk sekarang ni. So untuk total market macam selalu tunjukkan, total market low, swing high tu kita expected untuk total crypto market akan drop almost ke 1.5 trilion atau good retracement dalam 60 ke 70% retracement. Tu price tu boleh berlaku ataupun juga price berlaku di kawasan 1.8, mana ni adalah very good support. So ada dua macam tu sekejap, kita ada dua expected, ada 3 point untuk dia retrace ke bawah macam semalam 1.8, 1.6 ataupun 1.5 di kawasan 1.4. Yang paling cantik lah di kawasan ni lah. So price boleh jatuh mana, dan kita expected mungkin price akan jatuh. Sebab apa? Kita dah sedikit weak. So tanda-tanda tu ada. So aku kata untuk total market getting aku kata masa untuk bulan almost tamat tu, price perlu untuk total market kita perlu at least break ini untuk kita tak nak tengok price tu tak jatuh ke bawah. So itu kata untukkan total market tu kita kesuntukan masa lah untuk bull kesuntukan masa untuk melakukan kenaikan. So bull perlu step up dalam market and untuk break major resistance. Sebab apa? Break major resistance dia kita akan target 1.6 Fibonacci di 3 trilion. So 3 trilion kita akan enjoy profit yang banyak lah di dalam crypto. So itu total market yang expectkan. So nanti kita pergi ke Bitcoin. So untuk Bitcoin kita akan pergi ke daily. So di daily apa yang Zul nampak. So sebelum ni Zul nak terangkan kenapa Zul expected untuk apa yang akan berlaku dari perspektif Zul tengok chart apa yang akan berlaku untuk yang masa datang. So untuk Zul expected untuk at least dalam bulan 9. So macam kita tahu dalam untuk bulan 9 selalunya dalam based on history dalam crypto market, bulan 9 orang kata the most bearish market dalam itulah ataupun bulan orang kata dalam bahasa Melayu bulan yang paling bearish dalam market kripto. So sekarang kita pun berada di 29 hari bulan, so almost 2 hari lagi. So adakah bulan 9 akan jatuh? So sekiranya bulan 9 orang kata based on history bulan 9 adalah bad untuk kripto, so expected price akan jatuh bawah. So jatuh bawah mana? Adakah jatuh sampai bawah lagi? Tak pasti, tapi dia nampaklah very good sebagai retestment untuk bulan 9 sebelum melakukan ke atas. So kenapa dia nampak macam juga tadi? Sebagai contoh apa yang kita tengok sini, nanti Zul akan terangkan apa yang berlaku kat sini. So kita akan terangkan apa yang dah berlaku dan sini sebelumnya. Contoh ni kita tengok kenaikan ini, kenaikan drastik, retest, naik sikit. Tu orang kata jarak kenaikan kurang, retest, naik lagi. So buat higher height. So apa kita tengok, higher height ni pada higher ni tinggi, higher height pada ni kurang. So higher height tu makin kurang, ataupun kita nampak ni momentum kenaikan kurang, sampailah kita tengok price itu buat lower pada lower ni, kemudian price untuk retest balik. Retest itu price dia tak berjaya buat breakout higher high ni. So apa yang movement kita buat? Kita buat higher high, lower low, higher low. So apa yang kalau expectkan ni, anda fahamlah apa yang akan terangkan di kemudian. Sekarang kita akan kembali ke present day ataupun untuk yang masa ni apa yang dah berlaku di chart. So ini daily. So kalau daily mungkin tak berapa nampak, mungkin kita pergi ke 4 hours. Jadi ke 4 hours kita akan nampak lebih jelas. So kat sini 4 hours apa yang price dah lakukan. So tengok macam mana kenaikan daripada ini, kenaikan drastik, higher height, retest lower low, higher height, jarak yang jauh, kemudian kita buat retest, kita buat higher low, so higher height, kemudian sedikit kata higher height, dan kita buat higher low, kemudian higher height. So kita tengok macam mana pergerakan higher height tu, momentum dia semakin lemah, semakin dekat daripada pergerakan tu. So sebab tu kita tengok kehilangan momentum untuk bullish. Kemudian sampailah kita tengok macam mana untuk tanda-tanda price tu jatuh. Kita tengok bila price itu membuat higher low. So macam tengok sebelum higher low kita buat higher low, kemudian buat lower low, kemudian buat lower low, higher height, price buat higher height, lower low,
high kena buat lower low. So lower ni adalah lower low daripada higher low yang kecil ini. So probably kita akan nampak price ni buat high, lower low, higher low, kemudian akan buat lower low. So itu akan perdekan yang nampak sekarang ni. So expected untuk kita break ke atas, seperti saya cakap, untuk buran punya time is running out untuk kata kesuntukan masa untuk Bitcoin untuk menaikkan. So Bitcoin perlu melakukan sesuatu, mungkin 1 hari 2 hari sekiranya price tu nak melakukan atas price perlu buat higher high yang baru at least ni dan melepasi masuk dalam box. Masam box tu expected maybe akan jadi macam Ethereum, hanya buat base, buat pattern continuously pattern untuk at least break ke atas. Itu yang kata sekiranya kita nak momentum yang kuat. Tapi macam cakap, kita bulan 9 dalam history adalah kata expected memang barat pun kata siapa yang dah lama dalam crypto, dalam orang charting, memang dia monitor juga bulan 9 ni. Sebab apa? Bulan 9 adalah most bearish ataupun bulan paling bearish dalam sejarah kripto untuk dalam tempoh setahun. So untuk sekarang ni kita tengok pattern pergerakan yang sama ni, dan kita nampak juga kita berada di major resistance. So macam tu cakap sebelum ni, masa kita berada di 30, so expected apa yang berlaku, walau bila price break 42 kita sampai di 50, kita akan so expected akan ada good rebound untuk di bawah. So hari ni kita nampak, kita akan nampak probably untuk dalam bulan 9 kita akan nampak pergerakan ni. So apa yang Zul akan buat, banyak untuk yang ini Zul nampak adalah satu opportunity kita buy lagi deep ke bawah, ataupun sebelum price buat another running up ke atas ataupun pergerakan yang lebih besar, higher low, higher high, lower low, higher high, lower low, higher high. Tu pergerakan yang lebih besar lah. So Zul nampak ini adalah sebagai pergerakan untuk retest yang paling, aku kata opportunity yang tak boleh kita lepaskan lah untuk grab more ataupun buy more asset di dalam Bitcoin. So jatuh sampai mana macam cakap sebelum ni, tu ada untuk malam semalam tu ada kerang detail macam mana pergerakan tu yang di Bitcoin. So dua akan ulangi swing high, swing low, swing high, dua expected price di 0.6 dan 0.7 Fibonacci punya retracement. So sebagai Fibonacci untuk retracement di 0.6, 0.7 ataupun 60% ke 70% adalah very good retracement untuk Fibonacci ataupun pergerakan daripada high low ke high high. So boleh lagi price jatuh dalam 38k. Tapi untuk apa, disebabkan kita ada good momentum, good support di 42, tu kenapa tu ada expected ada antara good support di 42 ataupun 38. So kita boleh ambil opportunity. Sebab apa? Kita tak nak ketinggalan ataupun lepaskan peluang. So untuk Zul sendiri, sekiranya price jatuh di 42, Zul akan grab sikit buy. Kemudian sekiranya price jatuh lagi di 38, Zul akan grab lagi buy untuk melayan, untuk expected untuk collect more asset sebelum price buat another pergerakan, another elok waves yang lebih besar. Ikutkan kat sini, kalau pergerakan elok waves yang besar kena kosong daripada 1 ke 2, kemudian pergi buat kalau ketiga, keempat dan kelima. So, selalunya pergerakan yang 1 ke 3 adalah pergerakan yang lebih besar. Kemudian 4 dan 5 tu kata pergerakan yang lebih kecil lah. So kita nampak pergerakannya apa yang berlaku macam ni. So kalau ikutkan kat sini, kita boleh juga buat seperti elok waves punya move. Alright, 1, 0, 2. Kita nampak pergerakan, orang kata pergerakan 5 dah habis. Bila kita nampak pergerakan ini, kita akan nampak retestment balik. So sama juga apa yang berlaku kat sini, kita akan nampak pergerakan yang sama, mungkin besar lagi, mungkin sampai di 1.6. Kemudian price akan buat balik rebound yang cantik untuk, orang kata maybe kembali balik retest, another pattern retest balik di kawasan, orang kata good resistance, kemudian buat another pergerakan yang ke atas. So untuk more long term lah. So data tu tak dapat lagi, tapi selalunya pergerakan yang macam tu lah kita boleh expectkan. So untuk sekarang ni, Zul expected untuk Bitcoin, maknanya Bitcoin akan melakukan retestment di 42 dan 47 berdasarkan kata seperti Zul tu dalam market. Zul tak expected akan berlaku 100%, tapi apa yang Zul nampakkan percentage untuk berlaku tu lebih tinggi berbanding tengok macam sentiment market. Contohnya di Western banyak yang tengok kata bulan 9 by bearish. Tu kita tengok juga market di dalam kawasan major resistance kalau data. So untuk store RSI sini pun, kalau kita tengok untuk weekly banyak RSI sedang melakukan penurunan daripada,
kita pada berada di overbought, jatuh 50, now expected untuk buat higher low saja, kemudian kita expected akan jadi bawah untuk ini. Bila expected tu untuk bulan 9 jatuh di kawasan 38, kita bila jatuh di 38 kita expected RSI di bawah di overbought. Sama juga di daily maknanya price sekarang kita berada di overbought, di kawasan bawah 50, dah pun berada di bawah 50. Macam cakap, bila berada di bawah 50 antara 30, kita akan expected price itu sedikit bearish. Sama juga, bukan bearish yang kata terlalu teruk, bearish adalah bearish sebagai kata retracement aja kalau di 4 hours. Kalau ke daily kan tengok, daily kita berada di 70 kawasan overbought. So untuk data-data yang tengok di chart sini dengan sentiment market dalam bulan 9, kita expected ni probably akan kita tengok ada good retracement di Bitcoin. Sebab tu cakap bila price di support adalah good potential untuk buy, bila di resistance expected kita good position untuk kita keluarkan sedikit modal ataupun, tapi untuk Zul tu tak keluar. Sebab apa? Bitcoin untuk long term. So Zul akan ambil opportunity, sebenarnya price tu jatuh bawah, Zul akan grab lagi opportunity untuk di bawah. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So macam cakap, bila Bitcoin melakukan dropping ke bawah, so supposedly sememangnya coin yang lain pun akan turut melakukan retracement ke bawah. So nanti kita boleh tengok di mana Ethereum mungkin boleh jadi Ethereum menjadi 2.7, another good opportunity macam tu terangkan sebelum ni. Di Binance sendiri mungkin boleh jatuh dalam 370 balik. Kemudian di Cardano mungkin boleh jatuh balik di all time high dia 2.4 $. And then di Solana boleh drop balik di dia punya all time high dalam 60k 60 ke 50k. Macam mana Luna boleh jatuh balik dalam almost 18-20k. Tu bila itu berlaku, very good retracement untuk kita, good opportunity untuk buy. Sebab tu juga kalau itu yang terjadi, kita apa yang sebagai investor, sebagai trader, Zul ambil itu sebagai opportunity untuk collect more asset. Tapi sekiranya price itu terus melakukan ke atas, tak masalah, kita layan saja profit. So macam selalu cakap, apa tu naik atau turun, kita grab itu sebagai opportunity untuk Zul. Macam tu juga, kalau price naik, opportunity untuk kita increasekan value. Kalau ini price tu turun, opportunity untuk kita collect more asset dengan harga lebih murah. So itu yang tu akan nampakkan posisi dalam bulan lah. So ini bulan 8. So tengok hari Sabtu dah ni pun aku tak berlaku banyak perubahan. So ikutkan minggu lepas satu hari kita tak banyak perubahan. Kemudian hari Isnin itu kita ada penaikan yang price yang drastik. So untuk minggu ni, esok Isnin sampai Jumaat, Zul expectkan probably kita akan ada pergerakan yang orang kata sedikit negatif lah, pergerakan yang ke bawah, ataupun kita ada pergi sideways, ataupun another last step untuk at least test ini sebelum kita dropping ke bawah. Tapi apa pun dalam market boleh jadi. So hanyalah itu orang kata expected zone. So apa pun berlaku dalam market, kita layan je. Sekiranya drop, kita ambil saja opportunity untuk buy. Sekiranya naik, kita layan saja profit yang kita dah ada, yang kita hold sebelum ni. So let's go kan, kita pergi ke Cardano. Sekejap tuan tengok ada all-time high, kena ikutkan 29. So untuk Cardano sedang melakukan all-time high. Macam cakap, Zul ada monitor semalam untuk pagi tadi, Zul ada monitor triangle ni. So supposedly sekiranya price tu break ni, kita akan expect price tu akan pergi 1.6 ke 3.3. So untuk Cardano ni good potential untuk Cardano naik ke 33. Kemudian kita tengok macam bulan 9 macam tu expectkan untuk Bitcoin jatuh di 42, 38. Sekiranya itu yang berlaku, kita expect untuk Cardano akan retest balik dia punya all time high at least di 2.4. Kalau ikutkan all time high yang sebelum ni 2.4, tu akan boleh retest balik 2.4 ataupun sedikit lagi bawah di kawasan base balik di kawasan aku kata resistance yang dah pun di break kawasan ni. So opportunity untuk kita, untuk Zul adalah di kawasan, siapa nak tambah dalam kawasan ni 2.4 all time high lama dia, ataupun di kawasan base ataupun yang major resistance yang sebelum ni kita break. Now resistance ni dah menjadi aku kata dah menjadi sebagai support, ataupun untuk kita tengok sebenarnya untuk untuk Cardano sini pun ada satu trendline yang besar ni. So sebagai tu akan dedahkan satu benda untuk tengok chart. Sekiranya kita tengok chart itu, daripada price tu dah lari daripada dia punya trendline lebih jauh, kita expect price tu akan kembali balik ke ini. So untuk price Cardano kembali balik ini, untuk drop daripada $2.3 ke $2 balik, orang kata perlukan something yang dalam crypto, something yang heavy yang berlaku lah. So apa yang heavy, kita expect macam bulan 9 akan menjadi bearish market dalam crypto. So expect untuk Bitcoin jatuh di 37, kemudian Ethereum 2.7 27k. So
memang secara logik ni Cardano juga akan jatuh dengan drastik di trendline ni balik. So macam cakap, bila jatuh ni, ini jangan takut, ini adalah good opportunity untuk kita re-entry market ataupun tambah lagi aset di dalam itu, di dalam Cardano ataupun Bitcoin tu, mana-mana chart untuk di chart yang tengok lah. So orang kata beware, orang kata ambil ini opportunity. So macam apa yang Zul lakukan sekarang, be ready, anda punya modal simpan di tepi. Apa yang ada sekarang, ada layan saja profit. Sekiranya naik, kita layan profit. Tapi sekiranya ada good retracement, sebab tu cakap modal tu, kawal modal anda untuk dengan all in modal, sentiasa akan modal tu ada di tepi anda. So bila ini berlaku tidak, kalau berlaku good opportunity kita ambil, tapi kalau tak berlaku kita layan saja profit. Tu cakap modal anda perlulah ada sentiasa, dan kawal modal lah, jangan all in. So buy bila perlu saja, bila tak perlu layan saja profit yang ada. So bila good retracement, ada good potential buy, barulah kita re-entry ataupun tambah dana di Cardano. So itu yang Zul nampakkan lah di market. So untuk hari ni, yang kedua, topik kedua lah, Zul ada sedangkan satu untuk invest satu lagi Bitcoin. Sorry, hari ni untuk petang tadi Zul tengok di YouTube tanya, Zul cari-cari, and then Zul jumpa satu coin, and then Zul tengok explanation daripada YouTuber tu pasal coin ni, agak meyakin lah. So siapa tahu EASS atau ES ni, kalau kita kan crypto coin game, EASS patutnya dia berada di tangga XC. Ya, siapa tahu ini XC. So XC coin ialah orang kata coin game. So Zul jumpa satu lagi coin yang ada supposedly boleh menjadi next XC. So apa coin tu? Coin itu adalah Binimon. So Binimon sekarang berada di 644 dengan harga 0.035 sen. So kenapa Binance Binimon? So Binimon ni sebenarnya Binimon akan diriliskan game dia bulan 9 yang ini. Dia dah buka ni, dia dah buka semua. So Binimon tu, ini Binimon. So Binimon sama juga macam game di XC, orang kata satu game collection tu. Tengok semua hero ni masih lagi level 1 untuk beli. So untuk game, ikutkan game akan diriliskan game ni akan diriliskan bulan 9 dalam 12 ataupun 7 11 9. Game ni akan diriliskan di Play Store apa semua. So untuk siapa nak main game, so ini Let's Go to Farm. So inilah orang kata game dia di App Store. So Binimon game. So seperti tu akan buy juga di Binimon. So macam mana nak buy? Kita boleh buy di Trust Wallet menggunakan Pancake. So untuk Pancake ni, untuk dapatkan dia punya nama coin ni, iaitu Bin ni, anda perlu ni lah, pergi Binimon ni, pergi ke anda, siapa nak join lah, pergi ke ni, copy dia punya address. Alright, copy dia punya address, kemudian pastekan di Pancake Swap. So akan dapatlah Binimon. So Zul tak expected, tapi untuk Zul expected Zul untuk nak laburkan dalam Zul cuba untuk dapatkan dalam 10,000 coin Binimon. So siapa nak follow Zul boleh follow, tapi dia cakap ini yang kata untuk long term. Sebab apa? Kita boleh jadi juga mungkin, sebab apa, dalam kripto bukan satu je XC game, kita banyak lagi game lain, coin yang atas game. So Binimon adalah coin yang baru. So expected untuk dia menjadi next XC, very good. So untuk dapatkan 10,000 coin di Binimon, untuk Zul perlu deposit dalam $350 untuk dapatkan 10,000 Binimon. So untuk Binimon ni Zul setengah fikirkan sama ada Zul nak convertkan Zul punya SRP ataupun Zul nak deposit baru. So itu yang Zul tengah fikirkan. Sebab apa? Kalau ikutkan, kalau Zul hanya kata tak perlukan deposit yang dia punya buat keluar modal, hanya swap saja Zul punya SRP. So macam cakap Zul ni, Zul ada SRP. So Zul dah tunjukkan ni, sekiranya nak keluarkan 10,000 coin Bin, Zul hanya perlu swap SRP sebanyak dalam 300 SRP. So adakah Zul akan korbankan 300 SRP Zul untuk di form dan ataupun buat keluar modal baru? So itu yang Zul sedang kata buat keputusan ni. Maybe Zul akan fikirkan dalam sebelum game tu diriliskan. So Zul akan buat keputusan, nanti Zul akan tunjukkan lah. So Zul tak expected untuk siapa pula, tapi inilah kata Zul nak sebagaikan begitulah. Untuk Binimon adalah next coin untuk Zul simpan dalam untuk Zul punya long term. So adakah akan menjadi? So macam cakap, Zul ada juga sebelum ni Zul beli Ecomi Dan yang 10,000. So masih lagi negatif, dah pun kata 3 bulan 4 bulan. So ini adalah Binimon. So Zul tak pasti adakah akan berlaku lagi yang sama macam Dan. Tapi untuk
untuk di game 7 hari bulan 4 apa 7 bulan 9 ni, Zul expected price akan at least naik lah almost 10 sen. So untuk Zul target untuk long term, so Zul akan buy dalam 10,000. So maybe Zul akan beli first 5,000 coin dulu, kemudian bila game tu release kita akan tengok macam mana pergerakan dia, maybe Zul akan buy lagi di lagi 5,000, ataupun maybe Zul akan lansam turun macam cakap tadi. Mungkin Zul boleh tukar terus Zul punya apa nama SRP terus kepada swapkan ke terus kepada bin dengan hanya bernilai 292 SRP. So macam cakap SRP kata untuk Zul memang performance agak bad, so maybe Zul akan boleh pindahkan sedikit SRP tu untuk invest ke dalam Binimon, and then kita tengok ada retracement, ada peluangan. So itu antara sekarang ni untuk keputusan adalah 60% Zul akan untuk sekarang untuk Zul ke 60% Zul expected Zul akan tukar SRP kepada Binimon, lagi 40% masih lagi Zul expected untuk bawa keluar modal yang lain lah. So now expected, and then macam ni tengok bulan 9 ni maybe kita agak root retracement, so Zul perlu kawal lah Zul punya modal untuk apa, sekiranya macam dia kat lagi, sekiranya Bitcoin jatuh di kawasan 42k ataupun 30k adalah very good opportunity untuk Zul re-entry, reinvest ataupun invest more di dalam mana-mana coin yang penting seperti Ethereum dan Binance ataupun Cardano ataupun mana-mana coin lah. So itu yang Zul nak terangkan malam ni. So macam cakap, first point untuk malam ni, Zul expected untuk berlaku good retestment di dalam bulan 9. Kalau tak berlaku, alhamdulillah kita terus melakukan retest, kita teruskan tinggikan kita punya value untuk aset. Tetapi sekiranya jatuh lagi satu good opportunity untuk Zul ambil lagi opportunity untuk buy more atau collect more asset. So itu aja untuk malam ni. Sekiranya ada ingin tahu lebih banyak pasal Binimon, so leave orang komen. So nanti Zul akan tunjuk macam mana untuk buy di Binimon. Zul akan tunjukkan cara detail macam mana nak buy Binimon. Sebab apa, dia perlu sedikitkan detail wallet, copy paste. So siapa yang berminat boleh tulis dalam komen, tulis anda minat tu, nanti Zul akan tunjukkan di next video, ataupun Zul buat video yang lain ataupun 5-10 minit dan Zul akan post di YouTube. So itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Tambah anda punya modal, sekiranya berlaku kita buy more and hold more diamond hand. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.